InsyaAllah kita buka pengajian kuliah subuh kita pada pagi ini dengan kita sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram ashabul nizam sya'ulahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaduda'al mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Fa inna sadaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikehendaki Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan dan saya diberikan kefahaman di dalam bidang agama. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifada wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi was sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalatu ilal khairi ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah, kita dapat bersama pada pagi ini untuk kita menyambung tafsiran surat Yasin. Mudah-mudahan dengan adanya kuliah pada pagi ini, perbincangan kita pada pagi ini, insya-Allah sebanyak akan dapat menambahkan ilmu kita, meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita akan lihat pada ayat yang seterusnya dalam surat Yasin, iaitu ayat yang ke-75, 76 dan 77 insya-Allah. Di mana Allah Taala berfirman dalam surat Yasin, la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdharun. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdharun. Kemudian fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil izama huwa hiya ramim. Sadaqallahul azim. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdharun. Maksudnya benda-benda yang mereka sembah itu tiada mampu untuk membantu mereka. La yastati'una nasrahum. Benda-benda yang mereka sembah seperti daripada patung berhala, kayu-kayu, pokok-pokok dan gunung ganang yang mereka sembah itu,
la yastati'una nasrahum, mereka itu tidak mampu untuk membantu mereka, wa hum lahum jundum muhdharun, padahal mereka itu pula akan dibawa besok di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi azab seksaan kepada mereka. Wahum lahum jundum muhdharun. Padahal mereka itulah benda-benda yang mereka sembah daripada batu-batu, pokok-pokok, kayu-kayu yang mereka sembah. Akhirnya benda-benda kesembah itu akhirnya akan menyeksa mereka. Jadi apakah tafsiran daripada ayat ini? Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Quran bahawa dia akan membangkitkan ataupun menghimpunkan segala patung-patung berhala yang disembah oleh manusia ketika mereka hidup dalam dunia. Mereka itu akan dibawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah Taala sebut, dia kata la yastati'una nasrahum. Tuhan-tuhan yang mereka sembah itu tak dapat sama sekali menolong mereka di dunia, sama ada memberi rezeki pada mereka dan menghalang mereka daripada azab mereka. Di mana Tuhan-Tuhan itu adalah Tuhan-Tuhan yang lemah, hina, tidak berguna pada mereka, kerana ia tidak boleh mendengar, melihat, memikir, bercakap, berjalan. Bahkan Tuhan-Tuhan ini sendiri menyusahkan mereka kerana mereka terpaksa mencari dana ataupun wang untuk menguruskan penjagaan kepada patung-patung berhala tadi, sehingga melibatkan kepada kos, tenaga. Ia juga tidak akan wujud sama sekali kalau tidak dicipta oleh mereka sendiri. Jadi patung-patung itu pada asalnya tak ada pun, tak wujud pun. Kemudian hasil daripada ilham yang mereka ada, di samping itu adanya kata tipu daya pada syaitan, akhirnya patung-patung berhala tadi mereka buat. Dan ada patung-patung berhala yang harganya murah dan ada yang harganya mahal, sampai orang kata ribuan jutaan ringgit harga patung berhala yang mereka buat tadi. Yang mana patung berhala itu pada asalnya tidak wujud pun, malahan mereka sendiri yang wujud dahulu. Kemudian mereka buat patung itu, dan akhirnya patung itu terpaksa pula mendalam kos pula penjagaan kepada patung itu, dan patung itu tak mampu pun bergerak, tak mampu pun memberikan sebarang kekuatan pada mereka, tak mampu memberikan rezeki pada mereka. Yang memberikan rezeki ialah sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi rezeki pada mereka, tapi mereka tak nampak. Yang mereka tahu, mereka menganggap bahawa patung itu memberi rezeki kepada mereka. Dan patung-patung itu besok akan dihimpunkan di padang mahsyar untuk, dengan kononnya, untuk membantu mereka lah. Tapi sebenarnya bukan untuk membantu mereka, malah merazab mereka pula. Macam tu. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran, wa wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun wala yamlikuna li anfusihim darra wala nafa wala yamlikuna mauta wala hayat wala nusyura. Dan mereka orang-orang kafir mengambil benda-benda yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan-Tuhan yang tak dapat mencipta sesuatu pun. La yakhluquna syai'an. Mereka mengambil patung-patung berhala itu sebagai Tuhan mereka, yang mana patung-patung berhala mereka itu la yakhluquna syai'an. Mereka tak mampu mencipta sesuatu benda pun. Wa hum yukhlaqun, padahal mereka itu dicipta. Mereka itu yang dicipta, dibina, mereka itulah yang diukir kan, dengan menggunakan kemahiran yang telah pun dianugerahkan Allah Taala kepada mereka, kemahiran untuk membuat patung. Padahal patung itu tidak dicipta, tapi mereka lah yang mencipta patung itu. Wala yamlikuna li anfusihim darra, dan patung-patung tadi tidak memiliki akan suatu benda yang boleh mudarat, wala nafa, dan tidak satu pun boleh beri manfaat. Wala yamlikuna mauta wala hayat, dan patung itu tidak berkuasa mematikan dan menghidupkan. Wala nusyura, ataupun tidak mampu untuk membangkitkan sesuatu makhluk yang telah pun mati. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wahum lahum jundum muhdharun, sedangkan benda-benda itu sendiri menjadi tentera yang akan hadir pada hari kiamat.
untuk memberikan azab sesaan pada mereka. Ibnu Ashur dalam tafsirannya menyatakan bahawa wahum lahum jundum muhdurun. Wahum lahum jundum muhdurun. Boleh ditafsirkan dengan dua wajah. Pertama, Tuhan-Tuhan adalah tentera-tentera yang akan dibawa. Tuhan-Tuhan itulah mana patung berhala itu akan menjadi tentera. Jundum ni tentera yang akan bawa hadir pada hari kiamat untuk menyaksikan amalan yang mereka penyembah itu dihisap dan menderita azab yang ditanggung oleh penyembahnya. Tuhan-Tuhan itu tak dapat menolong mereka dan tak dapat buat apa-apa pun terhadap mereka. Jadi Tuhan-Tuhan itu hadir dalam jumlah yang banyak sebagai jumlah satu pasukan. Jadi kehadiran Tuhan-Tuhan itu diperbamakan macam tentera lah. Tentera satu pasukan yang besar, satu batalion datang, kan? Kerana Tuhan-Tuhan disembah orang kafir ni ada yang tak banyak, ada yang banyak. Dan Tuhan-Tuhan itu akan hadir di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, akan hadir di depan mereka untuk dengan konon untuk membantu mereka. Tapi sebenarnya bukan untuk membantu mereka. Jadi akhirat besok, Tuhan-Tuhan mereka akan dibawa hadir untuk dihisap dan dihazab. Tetapi Tuhan-Tuhan itu tak dapat menolong mereka. Mereka menyangka Tuhan-Tuhan itu kelak yang menolong mereka. Namun, sebenarnya ia tak dapat memberikan sebarang pertolongan kepada penyembah dia. Bahkan menjadi tentera Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bahan bakar kepada mereka. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka, yang mana bahan bakarnya terdiri daripada manusia dan batu. Manusia dan batu. Batu ini maksudnya patung berhala lah, yang disembah oleh manusia ketika mereka hidup dalam dunia. Yang kedua, orang-orang kafir musyrik adalah tentera bagi Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Mereka, orang-orang kafir musyrik itu dianggap sebagai tentera kepada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Mereka mempersiapkan diri mereka sebagaimana tentera mempersiapkan diri untuk memberi khidmat, menjaga dan melihara Tuhan-Tuhan mereka daripada sebarang ancaman. Bahkan mereka bersedia menjadi tentera yang sanggup berkorban, sanggup mati demi mempertahankan Tuhan yang mereka sembah, patung-patung yang mereka sembah. Ini tafsir yang kedua lah. Jadi tafsir yang kedua ni menyatakan kepada kita bahawa orang kafir itu sendiri yang menjadi tentera lah. Menjadi tentera ataupun menjadi perisai kepada patung berhala yang mereka sembah itu. Kalau seandainya ada orang yang nak menjahatkan patung berhala mereka sanggup mempertahankan diri, sanggup menjaga kuil mereka, tokoh mereka daripada dihancurkan ataupun dimusnahkan oleh orang-orang tertentu yang nak memusnahkan patung ataupun kuil ataupun tokoh yang menjadi kebanggaan kepada mereka kerana mereka telah mengeluarkan dana yang banyak, duit yang banyak untuk membina tokoh, membina kuil mereka dan juga untuk membina menghiasi akan patung-patung yang mereka sembah tadi. Ini maksudnya pada tafsiran yang kedua, mana manusia orang kafir itu sendiri menjadi seperti tentera pengawal kepada patung itu. Maka ayat ini la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdurun bermaksud Tuhan-Tuhan itu tak mampu memberi sebarang pertolongan pada mereka sedangkan mereka terpaksa memberi khidmat pertolongan kepada Tuhan-Tuhan mereka. Jadi kita ingatkan bahawa Tuhan-Tuhan itulah yang mampu menjaga mereka, tetapi mereka tak mampu menjaga patung-patung, tak mampu menjaga diri sendiri, malahan penyembah pula yang terpaksa menjaga patung itu daripada dimusnahkan ataupun daripada cerobohkan oleh pihak-pihak tertentu. So kesimpulan daripada ayat yang pertama yang kita bincang, mana ayat 75 ini menyatakan kepada kita bahawa menggambarkan betapa bodohnya orang-orang kafir musyrik kerana meminta pertolongan kepada Tuhan-Tuhan yang dicipta oleh tangan mereka sendiri. Mereka dan apa yang disembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala semuanya besok akan dicampakkan ataupun dihumbankan
ke dalam api neraka dan mereka akan menjadi bahan bakar pada api neraka. Macam Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran, innakum wama ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabun jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi bahan bakar yang akan dilemparkan ke dalam api neraka. Kamu sudah tetap akan memasukinya. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam ayat yang 76 pula, fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Maka janganlah engkau wahai Muhammad berduka cita. Janganlah engkau wahai Muhammad sedih ataupun berduka cita ataupun kecewa disebabkan tuduhan-tuduhan mereka, iaitu orang kafir terhadapmu. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sungguhnya kami mengetahui perkara yang tersembunyi dan kami juga tahu perkara-perkara yang zahir, yang mereka zahirkan. Jadi apakah tafsiran pada ayat 76 ini? Nabi Muhammad SAW ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk mengajak manusia supaya menyembah dan juga mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan penyembahan kepada patung berhala. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami bangkitkan pada setiap umat itu, iaitulah Rasul wa an ibudullah, yang mana tugas Rasul itu ialah mengajak menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan diri pada penyembahan kepada taghut ataupun berhala. Maka Nabi Muhammad SAW dalam menunaikan tanggungjawab tersebut berdepan dengan berbagai-bagai bentuk tohmah, celaan, tuduhan, pendustaan, manipulasi dan sebagainya, yang mana tujuan mereka itu, orang kafir itu, dengan tujuannya untuk melemahkan dan mematikan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka menggunakan pelbagai kaedah dan juga pendekatan, kan, yang metodologi dan sebagainya dengan tujuan untuk mematikan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka menyakitkan Nabi dengan mendustakan ajaran dan berkata, tu benda-benda yang kami sembah ini adalah Tuhan kami, dan sesungguhnya Tuhan-Tuhan kami itu bersekutu dengan Allah dalam hak mereka yang layak disembah. Syuraka'u lillahi fil ma'budiyah. Syuraka'u lillahi fi ma'budiyah. Ya, ini sebagaimana Allah Ta'ala berhak disembah, maka berhala kami juga berhak disembah. Mereka juga menuduh dan menggelar Nabi sebagai penyair, ahli sihir, ahli nujum dan pelbagai lagi lah. Orang gila, orang yang memecahkan belahkan masyarakat dan sebagainya. Jadi berbagai gelaran ataupun label yang diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk melemahkan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menghiburkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan Allah Taala sebut dalam Quran tadi, fala yahzunka qauluhum. Fala yahzunka qauluhum. Maka janganlah engkau Muhammad berduka cita sebabkan ucapan-ucapan dan tuduhan-tuduhan yang dilemparkan oleh kaum yang kufur dan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berkata, lalu mereka berkata, engkau adalah seorang penyair dan Quran yang engkau cipta, kan, yang engkau bawa adalah syair, dan janganlah engkau berduka cita di atas perbuatan mereka yang mendustakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan mengingkari kerasulan baginda sallallahu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memujuk Nabi lah, mujuk Nabi, kan, supaya Nabi jangan duka cita, jangan kecewa. Begitulah sikap yang pula ada kepada setiap dai ataupun pendakwah. Setiap pendai ataupun pendakwah yang mengajak manusia kepada jalan yang benar, kepada Islam. Jadi mereka tak sepatutnya akan sedih ataupun kecewa kalau seandainya dituduh dengan berbagai tuduhan sebagaimana yang berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Allah Ta'ala juga sebut dalam ayat ini, inna na'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun. Sungguhnya kami mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati daripada kekufuran, pendustaan dan perancangan jahat. Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahulah segala perancangan-perancangan jahat, segala strategi-strategi yang telah digunakan ataupun akan digunakan oleh orang kafir untuk memusnahkan dakwah baginda Rasulullah SAW. Jadi Allah Ta'ala sebut, dia kata, inna na'lamu ma yusiru. Sungguhnya kami tahu apa yang mereka sembunyikan. Wa ma yu'linun, dan apa yang mereka zahirkan. Apa yang mereka zahirkan, apa yang mereka jelaskan, apa yang telah mereka rancang, mereka buat dan sebagainya. Semuanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kami mengetahui apa yang mereka nyatakan secara terang-terangan daripada perbuatan menyembah berhala dan ungkapan-ungkapan yang menyakitkan hati baginda Rasulullah SAW. Sesungguhnya kami akan membalas dan menyeksa mereka pada hari kiamat nanti di atas segala perbuatan mereka. So, apakah pengajaran pada ayat yang 76 ini? Pertama, pesanan kepada pendakwah. Ini pesanan kepada pendakwah, da'i kan, yang menyerulah para asatizah, para guru-guru kan, penceramah dan sebagainya. So, jangan lemah semangat dan berduka cita di atas tuduhan dan celaan musuh kepada Islam. Kerana ejekan dan cemuhan yang menyakitkan hati adalah sebahagian daripada tugas dan kerja-kerja musuh-musuh Islam di sepanjang zaman. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan kepada orang beriman dengan berkata, wala tasma'unna minal ladzina utul kitab min qablikum wa minal ladzina asyraku azan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmir umur. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmir umur. Dan demi sesungguhnya kamu akan mendengar dari orang-orang yang telah diberikan kitab dahulu daripada kamu dan orang-orang musyrik banyak tuduhan-tuduhan dan cacian yang menyakitkan hati. Dalam pada itu, jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian adalah dari perkara yang dikenaki dan ambil berat melakukannya. Wazalika min azmir umur. Surah Al-Imran ayat 186. Jadi ayat ini merupakan penjelasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana banyak tuduhan-tuduhan dan cacian yang akan kena kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi mata sebut wa in tasbiru wa tattaqu, dan jikalau kamu bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fa inna zalika min azmir umur. Maka demikian tadi antara perkara yang dikenaki dan ambil berat melakukannya. Yang kedua, amaran kepada orang-orang munafik. Amaran pada orang munafik, orang berpura-pura Islam, yang menzahirkan islamannya tetapi dalam hati ia terdapat kekufuran, yang benci pada Islam dan sebagainya. Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa juga perancangan-perancangan jahat yang ada dalam diri mereka. Walaupun mereka menzahirkan keislaman mereka di hadapan para nabi dan juga para sahabat, yang mana mereka turut kata bersemayang dengan nabi, bersemayang dengan para sahabat, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui dan nabi juga mengetahui akan sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat kebencian mereka terhadap Islam dan juga terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah selesailah kita berkongsi dua ayat pada pagi ini, ayat yang ke-75 dan 76, dua ayat kita dapat berkongsi. Mudah-mudahan dengan dua ayat kita berkongsi pada pagi ini sebanyak kita dapat menjadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita dan juga sebagai satu semangat kepada kita dan juga motivasi kepada kita supaya kita terus mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu terus kita berdakwah dan juga menyeru ke manusia supaya mengajak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul yang telah terdahulu. Walaupun berbagai
cobaan dan celaan terhadap mereka, mereka tetap meneruskan misi dakwah mereka untuk mengajak manusia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah selesai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa ma'alam taqabbala waskan halalan mubarakatan katsira wasyan ya fataya alim nawilana qulubana binuri ma'rifataka wa ta'ala arifin. Allahumma faqihna fid-din, Allahumma faqihna fid-din, Allahumma faqihna wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.